Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sesi interogasi kepada Ustaz Qarni. Soalan saya yang pertama, apakah tajuk perbahasan ataupun muzakarah kita pada hari ini? Tajuk perbahasan muzakarah kita, boleh jawab ke? Sila. Boleh jawab terus Okey. Ha. Tajuk perbahasan kita pada malam ni macam yang dah diwar-warkan tadilah, iaitu adakah hadis meletakkan pelepah tamar di kubur ia khususiah hanya untuk Rasulullah merupakan pandangan ulama Wahabi? Okay, itu jawapan saya. Jadi berdasarkan pembentangan saya, memang itu menunjukkan pandangan Wahabi. Kita tak menafikan khilaf. Kalau kita kata ahli sunnah lebih banyak meraihkan khilaf, kan? Jadi yang Ustaz bentang kononnya ada pandangan lain, ya betul, kita akui. Dan saya pun dalam pembentangan saya menunjukkan ada pandangan lain. Jadi yang Ustaz bawa tu nampak dah lari daripada jalan, Ustaz. Soalan seterusnya, Ustaz Qarni telah membantah penulisan Haza di Facebook dengan mengatakan Haza menyeleweng. Tolong paparkan slide boleh? Baik. Qarni telah membantah penulisan Haza di Facebook dengan mengatakan Haza menyeleweng berkaitan Wahabi mensyarahkan hadis tancapkan pelepah. Ya atau tidak? Ya, sebab tajuknya dah jelas. Baik. Ketika membantah penulisan seseorang, kita perlulah mengenal pasti istilah-istilah yang seseorang itu gunakan di sisi orang itu sendiri agar kita tidak silap fahaman istilah yang digunakan oleh penulis. Setuju atau tidak? Ya, setuju. Baik, jadi saya kata yang itu adalah hujah Wahabi, sepatutnya itulah yang kita kata setuju dah. Ustaz dah setuju istilah yang saya gunakan, hujah yang digunakan itu adalah khususiah Wahabi, sepatutnya itu Ustaz dah setuju daripada awal berdasarkan kenyataan Ustaz ini. Seterusnya, ketika Ustaz Qarni membantah tulisan saya tersebut pada 6 Jun dan 7 Jun, adakah Ustaz Qarni tahu apa ciri-ciri Wahabi di sisi Haza? Tahu atau tidak? Tahu. Ya, saya tahu. Ustaz tahu ya? Ya. Baik, alhamdulillah. Jadi Ustaz tahu dah, maknanya yang saya merujuk khususiah itu, itulah Bin Baz, Utsaimin, Albani, Ahmad Syakir. Jadi maknanya apa yang saya hujahkan tidak salah, Ustaz. Memang itu pandangan Wahabi. Tidak salah, kerana itulah yang disebut oleh mereka dalam fatwa mereka, dalam taklid mereka, dalam kitab-kitab mereka. Baik. Seterusnya, adakah Wahabi mengatakan hadis tersebut adalah khususiah untuk Nabi? Kalau Wahabi, boleh saya? Okey, ya atau tidak? Ya, kalau jawapan ni saya perlukan penjelasan. Ya atau tidak? Sebab kita tengok ya pun boleh. Banyak. Tak ya pun boleh. Boleh banyak, Ustaz. Kalau banyak kita buat ABC lah, Ustaz. Ya atau tidak? Okey, sekarang. Bin Baz, Utsaimin, Ahmad Syakir, Shadiq Khan dan sebagainya. Ya atau tidak, Ustaz? Tak payah banyak-banyak, Ustaz. Boleh saya skip soalan ni? Kita soalan ni je soalan saya, Ustaz. Tak payah skip soalan saya. Ya atau tidak? Okey, ya. Okey, ya. Jadi betul lah. Tajuk kita berkaitan dengan pandangan khususiah itu adalah pandangan Wahabi. Jadi sekarang Ustaz dah setuju. Jadi kalau Ustaz dah setuju, sepatutnya tidak timbullah masalah. Kita bukan membicarakan berkaitan dengan ada kaul lain dan boleh merujuk kepada kaul tersebut. Tak. Bila ada mazhab, so kita tengok kepada kaum muktamad dalam mazhab untuk merujuk kepada mazhab tersebut. Kan? Jadi kalau kita kata ini pandangan Wahabi, betul. Kerana memang Wahabi secara konsensus lah ataupun secara ramai-ramai lah seolah-olah sepakat. Macam ijma' di kalangan ulama Wahabi. Seterusnya, Ustaz, Bin Baz, ulama Wahabi mengatakan ia sesuatu yang khususiah kepada Nabi. Setuju atau tidak bahawa kenyataan ini adalah kenyataan Bin Baz? Setuju. Setuju. Jadi betul lah, Ustaz? Betul. Maknanya perbahasan kita ini adalah membahaskan pandangan Wahabi. Adakah Wahabi berpandangan itu khususiah? Betul lah, pandangan Wahabi itu adalah khususiah. Jadi tak perlu rasanya Ustaz nak bawa pandangan lain. Saya tak nafikan, Ustaz. Saya lebih meraihkan banyak khilaf di kalangan ulama. Cuma yang Ustaz cuba nafikan
pandangan ini bukan pandangan Wahabi. Sekarang Ibn Baz, ulama Wahabi mengatakan khususiyah. Jadi Ibn Baz, ulama Wahabi mengatakan khususiyah. Sekarang Ustaz setuju itu pandangan Ibn Baz. Jadi itulah pandangan Wahabi mengatakan ia khususiyah. Dan kesan khususiyah ni adalah orang lain tak boleh buat. Jadi Ustaz kata menaikkan khilaf apa semua. Tapi kesannya bila orang lain tak boleh buat, orang lain yang buat tu dianggap salah, dianggap bid'ah, dianggap sesat, macam-macam lah. Ikut pemikiran dia orang lah. Tapi inilah kesan fahaman Wahabi Ustaz. Seterusnya, ada atau tidak mana-mana ulama muktabar selain Wahabi yang secara jelas dan eksplisit menulis ia adalah khususiat buat Nabi SAW? Ya, ada. Khususiat Ustaz. Bukan kita nak cerita khas bi barakatin yadi Nabi, bukan kita nak cerita tu. Bukan nak kita cerita bahawa ianya adalah didoakan ataupun dengan syafaat. Kita nak cerita macam Wahabi cerita. Wahabi cerita khususiah tidak dilakukan oleh sahabat lain, maka bid'ah, tidak bermanfaat. Itu cara Wahabi menentang perkara ini Ustaz. Sekarang Ustaz ada jumpa tak orang lain, ulama muktabar lain yang berkata perkara yang sama seperti Wahabi? Tidak. Tidak. Jadi betul lah. Inilah khususiah yang Wahabi faham Ustaz. Inilah khususiah yang Wahabi faham, yang saya cuba nak terang kat Ustaz. Tak sama dengan mazhab Syafi'i, tak sama dengan mazhab Hanbali, Maliki, Hanafi. Tak sama Ustaz. Jadi ini dia satu pattern. Inilah satu pattern yang inilah bentuk fahaman Wahabi. Orang kata Wahabi tak ada, wasabi lah apa. Tapi inilah pattern Ustaz. Wahabi ada satu ideologi yang tersendiri. Yang tak tahu macam mana dia boleh menyerebak, boleh masuk dalam pemikiran pengikut mereka Ustaz. Seterusnya, kaum muktamad 4 mazhab tidak ada yang menyesatkan perbuatan mentancapkan pelepah kurma di kuburan. Setuju atau tidak? Setuju. Betul, setuju. Jadi itu pandangan Ustaz Ahli Sunnah wal Jamaah, tidak menyesatkan. Tapi Wahabi apa yang mereka sebut? Bid'ah. Bid'ah di sisi Wahabi mana ada bid'ah hasanah Ustaz? Kan? Bid'ah di sisi Wahabi tak ada hasanah. So bila dia sebut minal bid'ah, itu bid'ah sesat. Apa natijahnya? Sesat, masuk neraka. Itu natijah Wahabi Ustaz. So kaum muktamad tidak ada yang menyatakan bahawa ianya adalah sesat. Tak ada. Hanya Wahabi sahaja yang kata sesat. Seterusnya, adakah mentancapkan pelepah kurma di kuburan hukumnya bid'ah sesat menurut pendapat Wahabi? Dua-dua saya boleh jawab. Di sisi Wahabi, bukan di sisi mana-mana pandangan Ustaz. Sisi Wahabi. Sesat atau tidak? Ustaz Dua-dua saya boleh jawab. Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab itu satu kaul yang tidak mewakili pandangan sebab mereka datang, mereka lebih awal daripada Bin Baz, Utsaimin dan sebagainya. Tapi Bin Baz tak ikut pandangan itu. So sekarang Wahabi menghukumkan bid'ah sesat. Sesat atau tidak? Dua-dua. Sebab saya kata saya boleh jawab bagi dua-dua. Kalau saya diberi penerangan ataupun saya terang pada masa akan datang. Baik. Ustaz nak terang, silakanlah. Tapi saya itulah pandangan saya. Adakah tancapkan pelepah kurma di kuburan hukumnya bid'ah sesat menurut Ustaz Qani? Tidak. Tidak Ustaz tidak menghukum sesat. Tapi Ustaz bersama dengan pandangan yang tidak membenarkan meletak pelepah kurma. So apa hukumnya Ustaz? Apa hukum di sisi? Sekarang ni kita bukan bahas hukum. Tak, saya tanya pandangan Ustaz. Kita tanya pandangan saya tidak sesat. Hukum Ustaz. Hukum di sisi Ustaz. Hukum di sisi saya ianya khususiah pada Nabi. Ustaz, jangan lari tajuk. Kita ada 5 je hukum Ustaz. Wajib, sunat, harus, haram, makruh. 5 je Ustaz. Ia tidak sesat. Itu saya kata, dia tak sesat. Itu bukan hukum Ustaz. Ustaz ada mengaji usul fiqh ke tak? Saya mengaji usul fiqh, tapi pilihan jawapan tu pun bukan ada hukum pilihan pun situ. Itu soalan saya lah. Soalan interogasi saya lah tu. Apa hukumnya? Okeylah Ustaz berkeras tak nak, tapi itu nampak Ustaz tak boleh jawab lah. Apa pendapat, adakah pendapat kau ni sama dengan pendapat ulama Wahabi, iaitu perbuatan mentancapkan pelepah di kubur adalah bid'ah sesat? Sama tak? Tak. Tak sama
Ya. Tadi Ustaz kata tak sesat, tak apalah. Ya. Adakah kau ni setuju bahawa untuk memfatwakan satu pandangan pada satu mazhab mesti menggunakan kaum muktamad ataupun majoriti sebagai arus perdana mazhab? Setuju. Alhamdulillah.